Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Tadi Anjang berpeluang menziarahi makam Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, mengikuti Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan juga para ALP. Jom kita tengok ceritanya. Lepas bersarapan di restoran Amir, kami menghala ke Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah. Tapi di tepi dalam perjalanan tu, Tuan Nabil tunjukkan makam Sayyidatina Maimunah. Cuma oleh kerana dah terlepas, Tuan Nasir minta U-turn. Begitu sungguh-sungguhnya Tuan Nasir tu, kami U-turn semula dah jauh tu untuk kembali menziarahi makam, iaitu makam isteri Rasulullah Sayyidatina Maimunah. Nama lengkap beliau ialah Barrah binti Al-Haris bin Hazam bin Bujair bin Hazam bin Rabi'ah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'ad. Ibunya bernama Hindun binti Aus bin Zubair bin Haris bin Hamasah bin Jars. Dalam keluarganya, Sayyidatina Maimunah ni termasuk dalam 3 bersaudara yang memeluk Islam. Sayyidina Ibn Abbas meriwayatkan dalam dari Rasulullah SAW, Al-Mu'minah adalah 3 bersaudara. Orang-orang mukminah, perempuan mukminah yang mukmin ni 3 bersaudara, iaitu Maimunah, Ummu Fadl dan Asma. Begitu hadisnya. Sayyidatina Maimunah ni dilahirkan 6 tahun sebelum kenabian, sehingga dia mengetahui saat-saat orang-orang berhijrah. Dia tahu, sempatlah dia dah berfikir lah, ataupun boleh faham lah kan. Beliau banyak terpengaruh oleh peristiwa hijrah tersebut dan juga banyak dipengaruhi kakak perempuannya Ummu Fadl yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Namun beliau menyembunyikan keislamannya kerana merasakan bahawa orang sekelilingnya akan menentangnya. Terima kasih, adakan Fatihah. Dan yalah, hati saya turut rindulah melihat makam Sayyidatina Maimunah tu nak turun. Kena situ ada batu untuk naik ke, kemudian kena pintu regit tinggi, ada batu tu. Suaminya berasal dari keluarga Abdul Uzza, Abu Lahab. Sebagian besar riwayat mengatakan nama suaminya adalah Abdul Rahim bin Abdul Uzza, seorang musyrik yang mati dengan syirik. Suaminya meninggalkan Sayyidatina Maimunah sebagai janda ketika beliau berumur 26 tahun. Setelah suaminya meninggal, dalam perhalangan, Sayyidatina Maimunah dapat menyatakan keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan sukarela beliau menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Beliau adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Ia berlaku pada tahun ke-7 Hijrah dengan mahar 500 dirham. Tentang penyerahan diri Sayyidatina Maimunah ni kepada Rasulullah ni dicantumkan oleh Allah dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, dan firman Allah, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu perolehi dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapamu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapamu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mahu mengkahwininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tak menjadi kesepitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Ahzab ayat 50. Sayyidatina Maimunah tinggal bersama saudara perempuannya Ummul Fadl, isteri Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Satu ketika Maimunah menyatakan kepada kakaknya Ummul Fadl niat penyerahan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ummul Fadl menyampaikan berita itu kepada suaminya. Lalu Sayyidina Abbas pun memberitahu Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus seseorang kepada Sayyidina Abbas untuk meminang Sayyidina Maimunah.
Betapa gembiranya perasaan Sayyidatina Maimunah setelah mengetahui kesediaan Rasulullah SAW menikahi dirinya. Pada tahun berikutnya setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin memasuki Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Sesuai dengan isi perjanjian Hudaibiyah, Nabi diizinkan untuk menetap di sana selama 3 hari sahaja. Orang-orang Quraisy menolak permintaan Nabi dan kaum muslimin untuk tinggal di sana lebih dari 3 hari. Kesempatan itu digunakan Rasulullah SAW untuk melangsungkan pernikahan dengan Maimunah. Setelah pernikahan itu, baginda dan kaum muslimin pun meninggalkan Mekah. Maimunah mulai memasuki kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dan baginda menempatkannya di bilik khas untuknya seperti isteri-isteri baginda yang lain. Sayyidatina Maimunah bergaul baik dengan isteri Nabi penuh hormat dengan tujuan mendapatkan keredaan hati baginda semata-mata. Berkenaan dengan Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Aisyah pernah berkata, "Demi Allah, Maimunah adalah wanita yang baik kepada kami dan selalu menjaga silaturahim di antara kami." Beliau dikenal dengan kezuhudannya, ketakwaannya dan sikapnya yang selalu ingin mendekati diri kepada Allah. Ia juga diriwayatkan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bertepatan dengan perjalanan kembali dari haji di suatu tempat dekat Saraf, Sayyidatina Maimunah merasakan ajalnya sudah tiba. Ketika itu beliau berusia 80 tahun, bertepatan dengan tahun 61 Hijrah. Beliau dimakamkan di situ juga sebagaimana wasiat yang beliau sampaikan. Di tempat inilah kami datang berziarah dan berdoa. Moga Allah berkati perjuangan GISBH seperti Allah telah berkati perjuangan Rasulullah SAW, isteri-isteri baginda, keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sayyidatina Maimunah ni meriwayatkan sekitar 76 hadis dari Nabi SAW. Beberapa hadis yang diriwayatkannya telah ditakhrijkan dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim, sekitar 13 hadis. 7 hadis sama-sama disepakati oleh kedua imam, muttafaqun alaih. 1 hadis lainnya ditulis oleh Imam Bukhari dan 5 hadis lainnya ditulis oleh Imam Muslim. Moga Allah tinggikan darjat ibu kita, ibu orang mukmin, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Al-Fatihah.